Lintang pukang, itulah gambaran keadaan negara sekarang. Tidak cukup dengan keadaan hospital yang meruncing, ekonomi rakyat yang makin terdesak kerana ditinggalkan tanpa bantuan kewangan yang cukup oleh kerajaan. Kini timbul pula masalah baharu, krisis perlembagaan. Apa puncanya? Mari kita lihat. Februari 2020 telah mencatatkan pertama kali dalam sejarah Malaysia peralihan kuasa kerajaan persekutuan berlaku tanpa pilihan raya, sebaliknya akibat hasil pengkhianatan ahli parlimen. Rentetan pergulingan kerajaan ini telah menyumbang kepada krisis politik dan membawa kepada krisis ekonomi, kesihatan dan kini perlembagaan. Caranya mudah. Wakil rakyat hanya perlu melompat dan memberikan sokongan tanpa menghiraukan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat melalui kertas undi. Perkara ini yang menyebabkan situasi politik menjadi kelam kabut kerana wakil rakyat mudah dijual beli, sepertinya memperdewakan kuasa semata. Namun ada juga yang kekal berprinsip. Dihalalkan keserakahan kuasa, darurat diisytiharkan dengan alasan bagi membendung pandemik, namun terbukti gagal bila kes meningkat berlipat kali ganda berbanding sebelum darurat. Setelah proklamasi darurat, banyak syarikat besar telah lari keluar dari Malaysia dan pelaburan masuk ke Malaysia jatuh merudum jika dibandingkan dengan negara-negara jiran lain seperti Indonesia dan Vietnam. Malah setelah darurat diisytiharkan, Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan bahawa sidang parlimen boleh bersidang seperti mana negara-negara luar, namun tidak diendahkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin. Setelah titah demi titah yang dibalas dengan pelbagai alasan, akhirnya satu mesyuarat khas parlimen telah dijadualkan, namun itu sekadar majlis penerangan oleh jemaah menteri. Ini bertentangan dengan apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong bahawa sidang parlimen perlu membahas dan mengundi untuk mengungkai proklamasi termasuk ordinan darurat. Pendahakaan semakin jelas bila Menteri Undang-Undang mengumumkan ordinan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai 2021 tanpa pengetahuan ahli Dewan Rakyat dan rakyat. Susulan itu, pihak istana telah mengeluarkan kenyataan media bahawa Yang di-Pertuan Agong amat berduka cita dengan kerajaan kerana membatalkan ordinan darurat tanpa perkenan Yang di-Pertuan Agong dan tidak membuat perbahasan dan pengundian di parlimen. Kenyataan balas dari pejabat Perdana Menteri juga tidak menjernihkan keadaan dan menuduh Yang di-Pertuan Agong yang sebenarnya khilaf dan tidak memahami perlembagaan. Pertikaian ini dipanjangkan lagi dengan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin yang menyelar Yang di-Pertuan Agong hanya perlu mengikut keputusan jemaah menteri dan patut menghubungi Perdana Menteri terlebih dahulu jika tidak faham. Kini pemerintah masih berdalih dan sanggup menipu Yang di-Pertuan Agong dengan mendakwa beliau masih mendapat sokongan majoriti Dewan, sedangkan ramai sudah menafikannya. Episod demi episod yang menjelitkan berlaku, sedangkan rakyat dihalau dari rumah kerana tak mampu bayar sewa dan kehilangan kerja. Malah di hospital terlalu sesak sehingga pesakit terpaksa tidur di lantai. Kita mahukan pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan kerajaan yang gila kuasa dan buta hati seperti mereka yang menggerakkan langkah Sheraton.